agama Islam, kita bukan mendahulukan akal berbanding dengan nakli. Bukan mendahulukan akli berbanding dengan nakli. Kenapa? Kenapa begitu? Adakah Islam tidak menggalakkan penggunaan akal? No. In fact, Islam agama yang sangat menggalakkan akal. Berapa banyak kali dalam Quran Allah kata tak akan dapat pengajaran melainkan orang yang berakal, orang yang berakal, orang yang berakal. Kalau tak boleh guna akal, kenapa Allah kata macam tu? Dalam Islam boleh tanya soalan tak? Ni saya pun dah tanya soalan dah. Boleh. Siapa yang kata tak boleh? Cakap dengan dia, surah Al-Anbiya surah 21 ayat ke-7 dan juga surah An-Nahl surah 16 ayat 43. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tak boleh tanya, kenapa Allah suruh tanya? Ketika Allah kata nak ciptakan Adam sebagai manusia sebagai khalifah di muka bumi, malaikat tanya tak? Malaikat pun tanya, babe. Aku bukan malaikat, takkan tak boleh tanya. Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah ditanya kepada Allah tak bagaimana Allah menghidupkan orang yang mati? Ada tak Allah jawab dia, kau tu Nabi, kau tak sedar diri ke? Kau tanya aku buat apa? No. Allah tetap mengizinkan pertanyaan Nabi Ibrahim dan lalu Allah menjawab, wahai Ibrahim, kau tidak beriman? Tidak ya Allah, aku nak tambahkan iman aku. Orang yang bertanya belum tentu dia nak murtad. Dia cuma nak tambah ilmu, nak tambah iman. Lalu Allah suruh dia, okey, kau belah burung ni, kalau tak di dua bukit, kau tengok dia macam mana kembali. Settle. Settle. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Islam agama yang logical, tetapi kita tak mendahulukan akal, tetapi kita mendahulukan nakli, mendahulukan wahyu. Mungkin ada, saya pernah ditanya oleh seorang etis. Tahu etis? Orang yang tak percaya pada Tuhan. Dia mak bapaknya orang Belgium, tapi dia membesar di Kongo dan waktu itu dia datang ke Malaysia. Bukan kawan dia pun. Dia datang seorang-seorang, dia pergi pusat snooker. Lalu ada seorang Melayu pun pergi pusat snooker sampai subuh. Terjumpa kisahnya macam inilah. Saya bukan suruh tuan-tuan dan puan-puan pergi pusat snooker untuk berdakwah. Qadarullah, nasib baiklah snooker dia pun, dia tak lupa nak solat subuh. Bila dah masuk waktu subuh, dia dekat pusat snooker. Sebab mereka meja berasingan, lalu mereka join table, main bersama. Lalu dia kata, excuse me, I have to go and pray. What pray? You want to play or you want to pray? No, I want to pray. It's time. Morning prayer. Lalu dari situ, mulalah perbualan mereka. Bayangkan solat subuh, nak pergi dari pusat snooker, nak pergi solat subuh. Lepas tu, sebab mamak tu dia tanya, nama dia Gayton. Tapi dia bukan gay. Nama dia Gayton. Jadi, bila tanya-tanya, dia kata, your question is too deep lah. I don't know how to answer you. I bring you to someone. Dia bawalah ke NGO kami. Waktu itu, qadarullah, saya nak keluar berceramah dah. Saya kata, tak apalah, lambat berceramah pun lambat ceramah lah. Yang ni handle dulu. Okay? Yang ceramah tu semua dah musim, insyaAllah. Bukan tak tunaikan janji. Tetapi, yang ini lebih utama. Okay? Ini akidah ni. Yang ni, nanti dulu. Jadi, borak-borak. Lalu dia kata, I think religion is good. Saya percaya agama tu bagus. But Holy Scriptures was revealed 1,000 years ago. Kitab-kitab ni dah diturunkan beribu tahun. Waktu itu orang bodoh tak apalah, pakai. Ini ayat dia. Saya ulang balik, supaya tuan-tuan dan puan-puan faham. Dia kata, dulu orang-orang bodoh tu, mereka tak ada panduan, mereka tak ada teknologi, tak ada sains tu, tak apalah. Mereka memang perlukan guideline. Tapi sekarang hari ini, manusia cerdik, weh. Nak pakai kitab suci buat apa? Those books are revealed 1,000 years ago. How can they understand this context? Mana mereka faham? Zaman dulu mana ada Facebook? Mana ada WhatsApp, Instagram? Itu untuk orang yang belum berakal, yang tak pandai, yang bodoh, silakan. Saya tak menghalang. Tetapi macam kita yang dah hebat ni, yang boleh berfikir, bayangkan manusia hari ini dah boleh pergi ke bulan. Sains teknologi hebat. Kenapa nak perlukan Quran? Kenapa nak perlukan Bible? Kenapa nak perlukan Vedas? Soalan dia best tak? Macam mana nak jawab? Jeng tak? Tak jeng. Tak jeng. Saya suka soalan dia. Lalu saya katakan dengan dia, saya kata, brother, saya terjemahkanlah sebab dalam bawah ni tak ada sari kata. Tak ada terjemah. Kalau ada, senang sikit. Saya cakap dengan dia, bagus, soalan awak tu bagus.
Saya setuju bahawa orang dulu mungkin nampak seperti kurang bertamadun. Tapi saya bagi dia satu jawapan dulu. Number one, sampai hari ini dengan kemajuan sains kita masih tak dapat mengenal pasti, secara pastinya bagaimana Firaun dulu membina piramid. Okey? Kalau kamu kata mereka mundur, teknologi kita hari ini pun tak mampu lagi nak membina piramid macam mereka dengan tembok besar Cina tu. Okey? Kalau you nak kata mereka mundur lah. If I agree with you lah, but you have to think about this. Pertama. Kedua, saya kata, saya nak bagi dia berfikir. Saya kata, Gaten, how was your eyesight? Is it okay? Oh, good, I'm good. Thank you for asking. Sebenarnya itu mukadimah je. Saya tanya, macam mana? Mata you okay ke? Dia kata, okay, I'm good. Thank you for asking. Terima kasih kerana bertanya. Saya bukan nak tanya khabar. Saya sebenarnya nak masuk ke topik. Saya kata, kamu tak pakai cermin mata? Tak. Kamu boleh tengok semua color di sini? Dia kata, okay. Memang boleh nampak, jelas. I boleh nampak you. Saya kata, very good. Saya kata, Gaten, bagaimana? Sekarang ini, saya tutup semua lampu dalam dewan ni. Mata kamu tadi, nampak semua kan? Bila mana saya tutup semua lampu dalam dewan ni, apa yang kamu boleh nampak? Dia kata, nothing. Wait. Tadi you kata mati you sihat. Sekarang ni bila lampu tak ada cahaya, kamu nampak apa-apa tak? Benda yang kamu nampak tadi dengan mata yang sihat kamu? Dia kata, tak. Saya kata dengan dia, Gaten, ini jawapan saya. Iaitu, sesungguhnya mata kita adalah seumpama akal kita, hebat. Sangat hebat. Tak dinafikan. And I'm not going to deny that. Tetapi kalau sehebat mana pun mata itu, tanpa bantuan daripada cahaya, dia tak boleh melihat apa. Begitu juga sehebat mana akal pun, akal yang tak dipandu dengan cahaya daripada Tuhan yang menciptakan ilmu, dia tak akan ke mana. Boleh faham maksud saya? Kalau kita kata, saya hebat, saya tahu macam-macam benda. Saya kata, tak payah nak menunjuk, tak payah nak poyo. Dinding ni, kamu pun tak tahu apa yang sedang berlaku di sebalik dinding ini. And yet you want to claim you are so wonderful, kamu sangat mengetahui? No, you don't. Saya kata Islam is very logical.